Assalamualaikum and hai semua. Hari ini Madam nak discuss subtopik 3.7 Kirchhoff Rules part 2 di bawah topik chapter 3 Electric Current and Direct Current Circuits. So part 2 ni Madam akan discuss how to solve the problem lah yang melibatkan Kirchhoff Rules menggunakan method 1C, 1C, one current, one color. So, video ni Madam hanya buat untuk discuss soalan sahaja yang mana sambungan dia adalah daripada Kirchhoff Rules part 1. Okay, sekarang Madam nak bincang soalan nombor 2. A circuit of two batteries, EMF 1 and EMF 2, with internal resistance 1.5 ohm and 1 ohm respectively, as shown in figure 2. Determine the magnitude and direction of the current in the circuit. Okay, so for the first thing adalah Madam dah highlight tadi. Circuit ni ada battery, two battery EMF1 and EMF2 with internal resistance which are 1.5 ohm and 1 ohm. Yang mana kalau kamu tengok pada figure 2 ni, dia tak lukis internal resistance pada diagram. Okay, so bila tak lukis, perkara pertama adalah kamu kena lukis. Supaya bila nanti kita masuk dalam calculation, kita tak lupa untuk includekan sekali dengan internal resistance. Okay, so bila kita nak lukis internal resistance ni, tak kisah nak letak sebelah kiri ataupun sebelah kanan bateri. Tapi yang penting adalah dia mesti duduk bersama dengan bateri lah. Okay, untuk EMF1, Madam nak letak di sebelah kanan. Okay, so ini adalah R1. Madam labelkan dia 1.5 ohm. Okay, untuk EMF2, Madam nak letak pun sebelah kanan, internal resistance. So, ini adalah R2, which is 1 ohm. Okay, so lepas kita dah lukis internal resistance pada diagram, kita pergi pula baca lagi sekali soalan tu. Dia minta kita determine the magnitude and direction. Okay, apa maksud magnitude dekat sini? Maksudnya kita hanya boleh bagi jawapan akhir positive value of the current sahaja. So maksudnya jawapan akhir kita tu, kalau kita dapat negatif, kita positifkan jawapan tu. Supaya kita nak menjawab soalan ni balik. Determine the magnitude, maksudnya jawapan akhir tu dia nak kita beri dia positive value only. Okay. Dan direction. Direction tu kita kena nyatakanlah arah dia ke mana. Clockwise ke, anti-clockwise ke, atas ke, bawah ke. Okay, itu adalah direction of the current in the circuit. Okay, sekarang ni kita nak jawab soalan nombor 2. Sebelum tu, kita perlu lukis. Sekarang kita nak bincang soalan nombor 3. Referring to the circuit figure 3, calculate the current across 2 ohm and 6 ohm. Okay, untuk soalan ni dia minta kita kira current hanya pada 2 ohm resistor dan pada 6 ohm resistor. Sebelum kita cari current across 2 ohm dan 6 ohm, okay, Madam suka untuk label label all the EMF and resistor. So Madam nak label EMF1 untuk 30 volt, EMF1, EMF2 untuk 20 volt, EMF3 untuk 20 volt dan EMF4 untuk 10 volt. Lepas tu Madam nak label R1. R1 untuk 2 ohm, R2 untuk 4 ohm, R3 untuk 5 ohm, R4 untuk 8 ohm, R5 untuk 6 ohm dan R6 untuk 3 ohm. Okay,
Lepas daripada Madam label all the EMF dan resistor, Madam akan go for the first step, iaitu identify the junction. Ada 2 junction kat sini. Madam labelkan dia A dan junction B. Okay. So maksudnya kat sini bila kita dah tahu junction, current flow ke atas adalah berlainan current yang flow di tengah dan current yang flow di bawah. Okay. So inilah pentingnya one current, one color method. Okay. So maksudnya kita akan warnakan lain-lain. So kita nak warnakan ke atas ni warna biru. Okay, yang di tengah ni Madam nak letakkan di warna kuning. Dan yang di bawah ni Madam nak warnakan di hijau. Okay, lepas Madam dah warnakan ni, tadi kita dah apply one current, one color, kita baru warnakan. So maksudnya next step adalah kita kena choose and labeling the current. Okay, untuk step ni kita nak choose and labeling the current tak ada masalah. Kita nak pilih dia direction ke mana. Itu it depend on us. Okay, so Madam nak letak warna biru ni, Madam nak labelkan dia I1. Okay, I1 across the R2, I1 across the R1, I1 across the I3, R3 So maksudnya satu warna, satu color, satu current. So warna biru ni semua I1 yang lalu. Okay, warna kuning ni Madam nak labelkan dia I2. So Madam nak, ini adalah I2. Ini adalah I2. Okay, dan I3 pada warna hijau. Kita labelkan dia I3. Okay, lepas Madam label the current, okay, Madam nak label pula direction of the EMF lah. Sebab sebelum kita write down equation, kita kena tahu label direction of the EMF. So tengok EMF 1 dia adalah daripada negatif to positif. So ni EMF 1, EMF 2 negatif to positif, dia akan ke kanan. So ini adalah EMF 2 dan EMF 3 adalah daripada negatif to positif, dia akan naik ke atas. So itu adalah EMF 3. Direction of EMF 4 pun daripada negatif to positif. Ini adalah direction of the EMF 4. Okay, kemudian barulah kita pergi ke next step adalah choose any one junction in the circuit to apply the Kirchhoff first law. Okay, so tadi kita dah identify junction A dan B. So nak write down equation, boleh pilih mana-mana salah satu. So Madam suka untuk pilih pada A lah, junction A. Pada B pun tak ada masalah. Okay, so kita akan create the equation. Total at junction A. Okay, at junction A. So total current in equal to total current out. So ini adalah first Kirchhoff law. Okay, so tengok pada junction A saja, fokus kita pada junction A saja. Boleh tengok kat sini, current yang masuk hanya current I2. Yang masuk kepada junction I2. Dan yang keluar daripada junction, boleh tengok I1 yang keluar dan I3 yang keluar. So pada equation total I ini, dia hanya I2 sahaja.
So yang keluar adalah I1 dan I3. So kita akan letak dia tambah. So this is the first equation that we can create. Okay, second equation adalah kita pergi kepada langkah yang seterusnya, iaitu choose any two closed loops. Sama ada clockwise or anti-clockwise. Dan barulah kita akan apply second Kirchhoff law. Okay, untuk pilihan untuk draw closed loop ni, Maiden dah suggest pada soalan-soalan yang sebelum ni, iaitu kita draw ikut shape circuit yang dah diberikan. Okay, shape of the circuit untuk case ini dia bagi kita triangle. So Maiden akan lukis loop ni triangle juga. So Maiden labelkan dia loop 1 dan loop 2 di bawah. Maiden labelkan dia 2. So bila kita lukis loop, kita kena draw direction of the loop. Dan ini pun depend on us. Nak ke mana pun tak apa. So Maiden akan pilih dia adalah untuk loop yang pertama clockwise. Loop yang kedua, Maiden ambil dia anti-clockwise. Okay, dah kita draw closed loop, barulah kita akan create the equation daripada loop 1 dan loop 2, iaitu kita akan apply second Kirchhoff law. Okay, so first loop, total I in equal to total total EMF. Total EMF equal to total IR. Ini adalah second Kirchhoff law. Okay, so kita tengok pada total EMF untuk first loop. Dan Maiden nak remind sekali lagi, fokus untuk first loop hanya warna biru dan warna kuning. Warna biru dan warna kuning. Okay, kita akan mulakan dengan total EMF dulu. So total EMF yang pada loop yang pertama adalah EMF 1, EMF 2 dan EMF yang ketiga. Okay, so tengok dekat sini. Untuk EMF 1, direction dia ke atas, direction of loop pun ke atas. So maksudnya dia adalah same direction. So boleh pergi kepada sign convention. Okay, kalau direction of loop same direction, kita akan pakai dia positive EMF. Kalau direction of loop opposite direction, kita akan pakai dia negative EMF. Okay, so untuk EMF 1 dia same direction dengan loop, so dia akan pakai positive 30. Positive 30. Okay, untuk EMF 2, EMF 2 ke kanan, direction dia ke kanan, direction of loop pun ke kanan. So maksudnya the same direction, positive 20. Okay, dan EMF yang ketiga, direction untuk EMF yang ketiga dia naik atas, tapi direction of loop dia turun bawah, which is the opposite direction. So opposite direction kita akan letak dia negative 20. Okay, so kita boleh dekat total EMF ni kita letak tadi positif 30 untuk EMF 1, negatif 20 untuk EMF 2 dan positif, Maiden terbalik minta maaf, positif 20 untuk EMF yang kedua dan negatif 20 untuk EMF yang ketiga. Okay, equal to, okay, yang ini Maiden nak ajar cara tulis. Dia boleh tulis secara cepat untuk total IR. Okay, kita tengok dulu yang warna biru. Yang warna biru. Warna biru ni tadi kan Maiden dah cakap dia adalah current yang sama. So maksudnya current yang sama lalu pada R1 iaitu I1 dan current yang sama lalu pada R2 iaitu I1 juga. Current yang sama lalu pada R3 iaitu I1 juga. Itu pentingnya kita warnakan supaya kita tahu ini adalah current yang sama. Okay, so tengok dulu pada R1, direction I1 across R1 atas ni, okay, dia sama direction. So dia adalah positif I1 R1. Okay, tengok pula R2.
Direction of I1 across the R2, dia sama direction dengan loop. So, sama direction, positif IR. Maksudnya, positif I1 R2. Tadi positif I1 R1. Sekarang ni positif I1 R2. Dan untuk yang I1 across R3 pula, tengok I1. Okay. I1 across the R3. So, dia same direction dengan loop. Dia triple kan kat sini. So, dia adalah same direction. So, dia positif I1 R3. So, maksudnya dia adalah positif lah. So, kita boleh letak kat sini positif. Okay, disebabkan dia pakai I yang sama. Sebab dia warna biru tadi kan. So, dia I1. Dan dia positif tadi. So, madam boleh sekalikan semua di sini. R1 tambah R2 tambah R3. Ini lagi jimat penulisan lah sebenarnya. Dan jimat calculation. Sebab kita tak perlulah I1 R1 tambah I1 R2 tambah I1 R3. Sebab dia I yang sama. Okay. Dan kita dah solve bahagian warna biru. Sekarang ni kita nak solve bahagian warna kuning. Iaitu I2. Okay. Kalau tengok I2 ni. I2 ni pun dia adalah same direction dengan I2. So, same direction maksudnya kita akan guna dia positif. Okay, positif. So, maksudnya kita akan letak kat sini. Tambah I2. Okay, tengok warna kuning ni ada tak resistor? Tak ada kan? So, maksudnya kita akan kalikan dia dengan 0. Current flow tau pada yang warna kuning ni. Tapi tak ada resistor. So, dia akan jadi I2 kali dengan 0. Which is nanti dia akan jadi 0 lah kat sini. Okay. So, barulah kita pergi kepada calculation. Dia akan jadi 30 di sini. Okay. So, I1. Kita tambahkan semua R1, R2, R3. So, 2 tambah 4 tambah dengan 5. So, sebenarnya kat sini kita terus dapat I1. Okay, I1 dia adalah 2.73 ampere. Okay, dan soalan tadi dia minta kan current across 2 ampere, 2 ohm kan? So, maksudnya current across 2 ohm adalah I1. So, inilah jawapan dia. Ini adalah current across 2 ohm. Okay, so sebenarnya kita dah cari current across 2 ohm iaitu I1. Okay, sekarang ni kita pergi kepada second loop. Untuk second loop, kita akan tengok loop yang kedua. Loop yang kedua. Second loop. Total EMF equal to total IR. Okay. Untuk second loop ni, kita hanya fokus pada warna hijau dan warna kuning saja. Warna hijau dan warna kuning sahaja. Okey, pergi dulu kepada warna hijau. Yang kat bawah tu, warna hijau adalah current I3. So, maksudnya semua yang warna hijau ni adalah I3 yang lalu pada warna hijau. So, maksudnya untuk pada R4, I3 yang lalu pada R4, I3 lalu pada R5 dan I3 yang lalu pada R6. Dan kita ada I2. I2 yang warna kuning. Tapi I2 yang warna kuning ni dia tak ada resistor. Tapi current masih lalu Cuma dia tak ada resistor sahaja. Okey, so kita akan pergi kepada total EMF dulu. So total EMF yang dekat untuk loop yang kedua ni warna hijau dan warna kuning dia ada dua saja, iaitu EMF 3 dan EMF 4. Okey, kita mulakan dengan EMF 3 dulu. Okey. Madam nak pakai warna merah.
So tengok direction of the EMF 3, dia ke atas tapi loop ke bawah. So dia opposite direction, kita akan pakai negatif 20 untuk EMF yang ke-3. Okay, EMF yang ke-4, tengok direction dia ke atas, loop dia ke atas. So dia same direction, so kita akan pakai dia positif EMF 4. So dekat sini kita akan write down dia negatif 20. Okay, tambah dengan 10 equal. Okay, Medan nak start dengan I2 tadi. Okay, untuk I2 tengok kat sini, I2 sama direction dengan direction of loop. So kita akan letak dia positif. Same direction, positif, so positif I2. Tapi pada warna kuning tu dia tak ada resistor. So 0 lah. Kita kalikan dia dengan 0. Sini 0. Okay, kemudian kita perlu identify I3 across the R4, R5 and R6. Okay. So tengok kat sini, I3 across R4. I3 ke atas. Okay, loop dia ke atas. Loop, direction of loop ke atas. So, positif I3 R4. Okay, untuk R5 ke kanan. So, loop dia ke kanan. So, positif I3 R5. Dan I3 across R6 ke kanan. So, loop, direction of loop pun ke kanan. So, positif I3 R6. Dengan kata lain, kita boleh satukan, tambah I3. So, resistor ni kita boleh satukan. R4 tambah R5 tambah R6. Bermaksud, resistor yang pada current yang sama, so kita, for the first place, kita hanya identify direction dia dulu. Maksudnya sign convention dia dulu. Yang belakang ni kita boleh tambah je semua. Okay, so kita solve this problem. Dia akan dapat negative 10 here. So I3 kita, I3 R4 tadi 8 plus 6 plus 3. Okay, dapat I3. Yang ini terus kita dapat I3 kita negatif 0.59 ampere. Dan yang sebenarnya I3 ni dah refer kepada I across the 6 ohm. Iaitu kita refer balik pada soalan yang kita tadi, dia nak current across 6 ohm kan, iaitu pada R5 kan. So maksudnya kita dah terus carilah ni. This is current across 6 ohm. Okey, untuk soalan yang macam ni, sebenarnya kalau kamu perasan, disebabkan soalan ni dia dah specific ask us to calculate the current across 2 ohm and 6 ohm only. So sebenarnya step kita hanyalah untuk first loop dan second loop sahaja sebenarnya. Kita hanya perlukan equation daripada first loop dan second loop. Unless kalau soalan ni dia minta kita calculate all the current in the circuit. So maksudnya kita perlu sampai jawapan akhir kita kena cari I2. Iaitu macam ni kita dapat I2. I2 kita daripada equation yang pertama ni tadi. Okay, tapi kalau macam soalan ni dia hanya minta current across 2 ohm. So kita dah cari dia I1. Dan current across 6 ohm itu adalah I3.